Ain dengar tak Kak Zu? Dengar tak? Can you hear me? Dengar tak? Dengar Kak Zu tak? Okey, dengar. Kak Zu dengar Ain dengan baik. Okay, that's good. Okay. Apa ni? Makan apa dah? You all awal Kak Zul yang lambat. Waalaikumsalam Jamilah. Baru lepas. Ain apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya, makan apa dah malam ni? Tadi makan gulai lemak labu dengan ikan masin. Wow. Dahsyatnya. Dah makan dah lah awalnya? Lapar. Sekejap Kak Zul tegur kawan-kawan. Waalaikumsalam. Madam, saya nak ke Langkawi 25 dan 26. InsyaAllah akan balik pada 27. So saya pergi 2 malam. 2 night stay. Jadi kawan-kawan yang ada di Langkawi sakit kanser boleh kita berjumpa. 25, 26, 27 I'll be there. Saya pun nak jumpa pesakit kanser juga. Apa khabar malam ni? Kita ada tetamu. Tetamu kita malam ni kita nak berbicara soal penjaga. Waalaikumsalam. Sambil-sambil tu kita minta sahabat-sahabat semua share dan share. Ya. Kerana malam ini kita bukan saja nak kita boleh sembang dengan Ain, tetapi juga kita nak bersembang dengan penjaga kepada pesakit kanser. Jadi malam ni kita bagi peluang penjaga untuk luahkan hati dan perasaan supaya semua pesakit kanser memahami the struggleness yang dilalui oleh penjaga kita. Hai Nani dari Singapura. Cik Syah penjaga hadir. Jemput Cik Syah, panggil ramai lagi penjaga-penjaga. Mari kita berkongsi. Ya, kita sharekan pengalaman dan mungkin ada yang nak bertanya soalan. Ya. Okey, Ain pun dah ready. Suaminya nama Faizal Ya, Faizal. Ain? Betul? Betul. Nanti kita suruh dia lah. Okey. Okey, hai. Tahniah penjaga. Puan Jamilah kata tahniah. Penjaga dia aku tengok tak kurang segram pun. Jadi maksudnya okey lah tu. Tetapi ingat, dia sihat dengan tak sihat ni bukan sebab gemuk kurus. Betul tak Ain? Tak semestinya orang kurus tu tak sihat kan? Baiklah, saya nak bagi ruang kepada tetamu saya untuk dia perkenalkan diri. Okey. Ain, hang patutnya tak boleh ada kat situ sebab dia tak boleh nak luahkan perasaan. Silakan. Teruskan. Tak apa. Teruskan, tak apa. Lawak. Silakan. Sabar. Assalamualaikum. Saya Muhammad Faizal Zulkifli, boleh panggil Faizal lah. Saya suami kepada Ain. Usia 35 tahun, sama macam Ain juga. Kami dah berkahwin 8 tahun. Dah dikurniakan anak lelaki berusia 5 tahun. Dan sekarang bekerja lah dalam bidang sales, mostly dalam bidang sales lah. Saya daripada Ipoh dan sekarang ni buat masa ni kami menetap di Ipoh ataupun di Gopeng lah, ada dua. Rumah saya, mak saya di Ipoh, rumah Ain di Gopeng. Jadi macam tu lah. Dah koma dua ni. Betul. Ni Faizal, Syarul Nizam kata Waalaikumsalam dan dia ucap tahniah kepada penjaga yang setia. InsyaAllah. Baiklah, boleh cerita sikit tak kalau kita imbas kembali macam mana penerimaan atau cara Faizal menangani apabila isteri yang sentiasa sihat tiba-tiba doktor sahkan mengidap kanser, lepas tu paru-paru, lepas tu terus doktor kata stage 4. Jadi macam mana Faizal menerima berita itu? Okey, saya ceritakan sedikit latar belakang lah. Basically, saya dengan Ain ni, Ain memang seorang yang sangat aktif dan dia memang selalu membuat aktiviti outdoor lah. Memang itu minat dia dari dulu kan, sebelum kahwin dengan saya pun. Jadi selepas kahwin pun masih lagi kami buat sama-sama aktiviti outdoor dan sebagainya. Jadi sebelum kami ada anak, Ain ni dia bekerja, dia bekerja sepenuh masa lah.
Jadi bila ada anak, bila anak kami lahir, masa tu kami bincang, Ain kata dia agree untuk berhenti kerja untuk mengasuh anak secara sepenuh masa. Sebab masa tu banyak kes pengasuh dera anak lah sebagainya kan. Jadi kami decide dia berhenti kerja lah. Jadi boleh katakan 80% urusan menjaga anak dan juga urusan rumah tangga ni diuruskan oleh Ain lah masa saya bekerja. Dan boleh katakan saya agak sibuk juga, cuma saya membantu sedikit lah, terutama dari segi anak dan sebagainya lah. Dan bila dapat tahu ini macam dia ada cerita hari tu, dia ada simptom batuk yang berpanjangan. Dan sebagai seorang yang sihat, saya pun masa tu tak pernah terfikir soal kanser dan sebagainya lah. Jadi kami cuma pergi klinik biasa, klinik biasa, makan ubat baik, macam tu lah. Dia punya cycle je. Dan sampai ada tahap kami pergi berjumpa juga sebab masa Ain lepas ada anak tu, dia buat business juga online dan juga ada buka kedai dan sebagainya kan. Jadi ada juga terfikir kena santau lah, macam-macam lah. So ada sampai ke tahap tu lah kita pergi berubat tradisional juga kan, sebab orang kata kita cubalah dua. Sehinggalah pada tahun lepas, selepas raya bulan puasa, sebenarnya bulan puasa dia dapat batuk yang agak teruk lah, jadi saya kata kita bawa pergi klinik. Kebetulan masa tu COVID tengah peak kan. Jadi doktor kata tak apa, makan ubat dulu, antibiotik. Dia tak silap saya tiga kali pergi klinik. Kali ketiga doktor kata dah tak boleh makan ubat dah. Ni Saya bagi bulan referral puasa bila? Tahun lepas lah. tahun lepas. Ramadan tahun lepas. Okay. So doktor kata dia bagi referral pergi ke hospital. Cuma masa tu sebab dekat nak raya, kami tangguh dululah. Selepas raya ketiga kot baru saya bawa Ain pergi hospital Salam di Shah Alam. Dan dia dimasuk ke hospital agak lama lah, masa tu 11 hari ke 12 hari, sebab doktor masa tu dia suspect pneumonia ataupun jangkitan paru-paru lah. So dia masuk ke antibiotik banyak jenis tapi tak load lah masa tu. Dan sampai satu tahap saya kena COVID kan, jadi saya kena kuarantin. Kami kuarantin di rumah lah masa tu. Selepas habis COVID tu baru sambung balik rawatan. Dan doktor kata dah tak boleh, antibiotik dah tak boleh, memang tak boleh, dan dia refer ke Hospital Avicenna sebab di Salam tak ada CT scan punya prosedur kan. Dan di Avicenna baru dapat tahu. Doktor masa tu hari Sabtu, saya tak boleh tunggu sebab masa tu PKP kan. Jadi Ain di hospital masa tu, dia buat CT scan. Hari Sabtu petang doktor call saya dan bagi tahu keputusan. Dia kata dia minta saya bersabar sebab dia kata nampak macam ada ketumbuhan di paru-paru dan dia suspect kemungkinan kanser lah. So masa tu memang orang kata runtun lah jiwa saya kan, sebab kita tak sangka benda sampai ke tahap itu kan. Tapi saya macam agak orang kata nak percaya, antara percaya tak percaya lah sebab tak dapat confirmation lagi. Dan doktor kata kena tunggu buat biopsi baru dapat sahkan. So bila buat biopsi tu, bila dapat confirm tu, memang saya agak down lah masa tu. Saya agak down dan sehingga satu tahap dia agak meruntut emosi saya sebab masa tu Kak Zu, masa tu PKP. Lepas tu saya kena jaga anak seorang-seorang, Ain kena dapat rawatan di hospital. Kemudian saya kena jaga anak, saya kena buat kerja saya kena ulang-alik tengok Ain di hospital. Dan yang menjadi lebih teruk tu sebab masa tu PKP, selalu kalau ada masalah apa-apa mak ayah saya akan datang. Ayah saya atau mak ayah Ain, dia orang very very supportive lah, dia orang akan datang untuk teman Ain ke kalau saya outstation ke apa kan. Tapi kali ni tak boleh sebab PKP. Dan yang kedua je, saya pun nak keluar jumpa dengan kawan-kawan tak boleh sebab PKP, saya tak boleh bawa anak saya. Kemudian kedai pula tak boleh duduk minum. Jadi faktor-faktor tu menyebabkan saya jadi macam depression lah masa tu, yang agak serius jugalah. Okay, nanti kita berbicara tentang depression tu. Okay, sebelum tu kita nak alu-alukan kedatangan kawan-kawan kita. Hazim kata dia kirim salam kat awak. Dia kata Abang Handsome. Abang Handsome ada malam ni Hazim. Terima kasih Hazim join. Nani, terima kasih join. Waalaikumsalam semua. Ya, yang bagi salam Latih, Haniza, Nani. Waalaikumsalam Syurisma. Mazia, terima kasih. Mazia kirim salam ke awak, Faizal. Terima kasih. Terima kasih yang klik like, terima kasih yang share. Dah lama ke live ni? Baru sebenarnya self healing. Kita baru live tak sampai 5 minit, 10 minit macam tu lah, tak sampai. Baru nak start, baru nak gear up.
baru nak sembang-sembang azan ni. Waalaikumsalam. Dan klik like, please share, tolonglah. Kalau yang mana nak komen dan sebagainya, dan terima kasih yang bagi gift kerana Ain dia bila dia start match tu antara dua je, so kami kena terima gift lah. You all kena bagi gift lah. Kata I kalah lah. So in order to support me nak bagi menang lawan dengan Faizal, sebab dia macam ni, you all kena faham satu perkara tu. 8, 7, 6, 5, 4 sekejap, keputusan battle. Okay, menang. Yay. Okay, sebenarnya nak habakkan you all. Nanti kita buat rematch. We all nak habak. Ni sebenarnya bila dia buat match tu, you all kena bagi gift. Kena klik like, bagi gift lah, especially baru kita collect point. Dan I ni orang tua tau, separuh abad, umur 53. So TikTok actually is not my field. Maksudnya bukan padang saya. Jadi kawan-kawan saya ada di Facebook yang tak ada account TikTok lagi. Kak Muzni je dia cakap dia boleh beli gift-gift ni. So I selalu kalah lah. Kalau dengan Kak Long I kalah. So hari ni pada malam ni untuk kawan-kawan yang baru masuk, kita bersama dengan saudara Faizal berusia 38 tahun, suami dan penjaga pada pesakit kanser yang petang kemarin kita buat live bersama, iaitu Ain. Ain ni adalah pesakit kanser paru-paru stage 4. Kebetulan keadaan dan situasi Ain lebih kurang penyakitnya sama dengan ibu mertua saya. Jadi banyak juga yang saya rujuk dengan Ain kerana pesakit kanser dia panggil EFGR positif Ain, betul tak? EFR. EFR. Aku ditambah EFR positif, dia punya tumor tu, ada sel kanser itu adalah lebih kurang macam ni doktor kata, wanita yang tidak merokok. Tumor ni selalu ada kepada wanita yang tidak merokok. Jadi bila tumor sebegini, dia boleh makan ubat. Makan ubat, maksudnya oral chemo. Dan ubat ni untuk mak mertua saya, untuk pesakit kanser yang ada yang kerja kerajaan tak ada masalah sebab dibayar dan dibiayai oleh JPA. Tetapi macam kes Ain, diorang kena beli sendiri. Dan inilah di mana bermulanya episod-episod yang orang kata duka lara lah, antara sakit, keuangan, keluarga, keperluan, kehendak dan sebagainya. Okeylah, bersama kita di talian Puan Zu Puan Zu classmate saya. Siapa classmate? Haniza classmate saya. Okey. Zu sama umur dengan Nani. I tahun 69. Okey. Haniza, kalau you classmate, you janganlah panggil I Puan Zu. You panggil I Zu je lah. Ayo, janganlah formal. I pun sampai lupa dah. Okey, apa pun nak rematch dulu sambil-sambil you all bagilah gift tu. Baik, kita sambung sekali lagi. Sambung dengan Faizal. Faizal kata dia punya stres tu bermula apabila dia kena uruskan anak. Yelah, saya tengok Faizal, bukan you saja. Dr. Azlan cerita dia bila kena bini sakit, Asfar sakit, dia nak urus anak, pampers, jenama apa, saiz apa pun tak tahu, jadi dia stres. Tambah pula bila orang mai dia rumah cakap pandai, suruh bagi bini makan sup. Dia kata dan lain kali jangan duk bagi cadangan. Hang kat suruh makan sup, hang buat mai sup ayam tu. Hampa ingat aku dah masa nak pergi kedai beli sup ayam, nak beli pampers anak pun tak sempat. So apa cerita Faizal di rumah? Itulah macam saya cakap tadi, kebanyakan masa memang Ain yang uruskan keluarga lah. Jadi cuma bila start PKP, saya bekerja dari rumah. Masa itulah saya ambil sikit-sikit kan, saya belajar sikit-sikit untuk urus anak semua. Dan nasib baiklah ada tempoh PKP yang berkurung kat rumah tu untuk saya bantu kan. Dan bila bila Ain di hospital tu, tak adalah saya terlalu kekok. Cumanya dia jadi, yalah kita kali pertama kan dengan kita nak manage masa kita dan sebagainya. Yang tu yang agak berat lah bagi saya masa tu lah. Dan yang keduanya, macam saya cakap tadi, semangat tu. Saya kebanyakan semangat saya ni daripada mak ayah saya. Tapi bila dia orang tak dapat nak datang apa semua, saya agak lost sikit lah. Dan yang kedua sama juga macam pengalaman doktor. Saya ada sembang dengan Dr. K. Azlan hari tu. Dia kata orang mai cerita macam-macam, suruh bagi makan tu makan ni kan. Saya pun mengalami pengalaman yang sama. Dan jujur saya kata masa Ain mula-mula kena dia dapat tahu dia kanser tu, saya memang kontrol pemakanan dia.
saya masak benda-benda rebus, bagi dia makan buah lah, benda-benda yang orang kata saya tahu dia tak makan lah. So bila jadi macam tu, dia hilang berat badan yang agak ketara dan badan dia jadi lemak. Jadi saya sebab saya banyak membaca macam-macam, sebab kanser ni dia lain-lain, jadi macam-macam orang bagi pendapat. Orang ni kata ni boleh makan, orang ni kata ni tak boleh makan kan. Jadi saya bila saya tengok tu, saya pun jadi confused dan saya memang strict lah kontrol pemakanan dia, sebab saya takut kan kita tak ada pengalaman masa tu. Tapi Alhamdulillah masa lepas jumpa dengan Profesor Pang di PPUM lah, Ain punya doktor yang merawat dia, saya tanya terus dengan dia, doktor ada tak apa-apa yang perlu pantang? Jadi doktor kata kalau ikutkan tak ada apa-apa yang perlu pantang, cuma kontrol dari segi piramid makanan tu. Maksudnya you can eat whatever you Sebagai can, tapi referral. kontrol. Kontrol kan, ikut pada zat keperluan seharian lah. Sebab dia kata pesakit kanser ni perlukan tenaga to fight for dia punya kanser dan untuk dia aktif. Kalau tak nanti tu yang banyak yang terlantar sebab mungkin terlalu menjaga sangat kan. Dan Alhamdulillah selepas saya ikut nasihat doktor tu, saya bagi dia makan apa dia nak makan, tapi dalam keadaan terkawal lah. Berat badan dia makin naik dan dia gain balik 10 kilo yang dia hilang tu. Tak tahulah dia naik lagi ke tak, saya pun tak pasti. Lebih kot daripada 10. Okey. Dia marah sebab berat badan dia marah. Okey, kita So baca itulah. sekejap komen-komen ni. Okey, ini kita baca sekejap komen-komen kawan-kawan kita. Sebab banyak yang tanya soalan ni, kita sekejap Kak Zu ni dah tak berapa pandai. Okey, sekejap Okey, first of all terima kasih kepada yang bagi gift, Kak Muzni, Princess, lepas tu siapa ni? Okey, Self Healing tanya, Kak Zu kalau ada polip dalam usus bahaya ke tidak? Polip kalau tak, selalunya polip dia tak cancerous. Kalau dia cancerous, bahaya. Kalau tak cancerous, tak bahaya. Tetapi sebenarnya polip-polip dalam usus pun tak bagus sebab dia akan ada mengganggu you punya pembuangan najis lah, senak perut dan semua benda tu. Sebab saya kebetulan Faizal, Kak Zani ada buat radioterapi sebab I punya kanser di bahagian abdomen, bahagian dinding rahim. Jadi buat radioterapi di bahagian abdomen. Jadi kerana pancaran sinar radio tu, usus saya ada merah sikit. Merah aja, bukan polip merah aja. Pun kalau saya silap makan, saya akan ketandas yang teruk lah, yang teruk. So saya daripada radioterapi ke Kak Zu? Apa dia? Kesan daripada radioterapi. Ya, kesan daripada radioterapi. Kesan daripada radioterapi. So kepada sahabat, jika kalau you all ada polip dan doktor kata nak buang je. Simpan pun tak ada guna. Alright, Latih kata masa mula-mula kena kanser dalam grup Wanzu yang banyak bagi saya semangat. Baca experience kawan-kawan yang lain. Ya Latih, sebenarnya sebab itu kita buat perkongsian pengalaman. Macam Faizal cerita, dia dengar dan baca. Kadang-kadang membaca tu tak sama. Terima kasih, menang lagi. Thank you yang bagi hadiah. Jadi yang paling penting bila kita membaca atau mendengar pengalaman, kita boleh tanya dia soalan. Contohnya kalau kita ada live macam ni, kita bila dengar Faizal cerita, sekurang-kurangnya kita boleh tanya dia secara direct. Macam Faizal kata, bila dia dengar ada orang boleh makan dan tak boleh makan, kita kena tanyalah, you makan ikan? Macam tadi saya ada post satu, Faizal, Kak Zu ada post satu video pendek interview bersama seorang pesakit kanser limfoma. Jadi dia cakap dia makan tak ada pantang sebab doktor kata kalau makan dulu, kalau rasa sakit berhenti. Jadi dia kata dia makan ayam, dia makan daging, dia makan semua, so far dia tak sakit. Jadi dia makanlah. Kan, maksudnya kita kena tahu. Jadi ada orang kan bila Kak Zu cakap boleh makan semua, ada orang kata macam saya makan tapi saya berangin. Okay, you makan berangin, I makan tak berangin. Macam ada orang makan nangka, ada orang suka. Ada orang makan nangka dia berangin, dia tak mau makan. Kan, jadi you kena faham lah, badan you tak sama dengan saya. Itu je lah. Okey, lepas tu Cik Dah Waalaikumsalam, Cik Dah salam. Kak Yati Rawi daripada Melaka, terima kasih hadir. Haskit Z, thank you. Syarum Nizam, nasib baik masa lepas operation 2020 tu dalam PKP, no visitors for me at home. Husband kata better for you. Macam mana? Sama Faizal? Masa tu bila Ain dalam rawatan, kebetulan PKP dan mungkin ada setengah tempat PKPD dan sebagainya.
Jadi tak adalah visitors. Adakah Faizal rasa itu lebih bagus? Kalau tanya pada saya untuk masa keadaan tu lah, mungkin agak bagus jugalah sebab Ain ni dia sebelum ni dia aktif kan, dia memang tak pernah berehat tau. Jadi bila dia kena warded tu, itu adalah tempoh dia untuk berehat, untuk dia bersendiri lah. Jadi pada saya ada bagusnya juga, tapi Alhamdulillah kawan-kawan dia pun still bagi semangat, hantar hadiah lah dekat dia kan. Jadi tak adalah kata kawan-kawan dia tak ada berpeluang langsung nak berinteraksi dengan dia, cumanya tak boleh melawat sahajalah. Jadi pada saya itu satu benda yang bagus lah untuk dia rehat dan untuk proses pemulihan dan apa semua tu kan. Faizal, Kak Zu suka pergi ziarah pesakit. Jadi Kak Zu nak tanya pendapat Faizal jujur je, ya. Kalau orang datang melawat, orang tu you tak kenal. Datang melawat, macam mana? Bagaimana penerimaan penjaga? Kalau saya tak ada masalah, asalkan melawat tu orang kata datang untuk memberi semangat kepada pesakit lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang datang nak jual produk lah apa yang tu memang saya kata memang saya akan halang lah untuk memang saya cakap tolong jangan buat macam ni kan, tolong balik tu je. You cakap direct? Apa dia? You cakap direct? Tak pernah lagi lah, tapi kalau ada yang datang ke rumah untuk jual, saya memang agak tegas lah. Jadi so far belum ada lagi orang datang rumah yang nak jual produk, belum ada lagi? Belum ada lagi. Yang ada cuma call ataupun ni lah melalui Facebook apa semua tu, yang tu ada lah. Itu pun saya tak berapa layan sangat lah. Bukan kata saya anti pada ni, tapi pada saya ini semua suplemen, dan suplemen ni tak membantu proses penyembuhan pun. Dia cuma untuk orang yang sihat, yang untuk tambah tenaga je, benda-benda macam tu je. So saya tak percaya sangat ubat yang alternatif ni lah. Okey. Saudara Abdul Aziz tanya, Puan kalau dah habis rawatan radioterapi dan kemo, boleh ke makan udang? Kanser pakai hidung? Boleh. Udang ni sebenarnya, Faizal tahu tak udang ni ada protein? Dia bukan saja, dia ada protein, cuma dia ada kolesterol. Udang sama macam ayam, ikan, telur, cuma dia ada kolesterol. Yang lain tu ada kolesterol tapi rendah, udang ada kolesterol tinggi. So nanti kalau orang yang ada gout lah, ada masalah apa semua tu, dia kena kurangkan udang. Tetapi boleh makan udang. Ada orang kata gatal-gatal. Sebenarnya tak, kecuali you ada allergic. Allergic ni pula, dia sekarang dah ada macam-macam ubat. Zyrtec lah apa benda. Saya pun ada allergic kucing yang bulu ni, saya makan ubat allergic. Sama dengan orang yang makan ubat allergic sebab seafood. Kecuali kalau allergic teruk lah. Ya. Okey, Haniza kata pening kalau yang datang semata-mata nak jual produk. Betul, pening. Latif kata, saya ramai kawan-kawan sendiri suggest try macam-macam produk. Saya tolak mentah-mentah. Cakap je doktor tak bagi. Betul. Ya. Sebenarnya kan, Kak Zu tak tahulah korang macam mana. Time saya sakit Faizal, saya beli semua. Sebab masa tu tak ada ilmu. Ya. Dan salah satu daripada kenapa usus saya rosak, ada kemerah-merahan inflammation tu, adalah disebabkan oleh saya ambil B17. Sebab itu sampai sekarang saya kalau dengar B17 tu saya memang pantang dengar, naik angin. Sebab tu saya pesan jangan ambil. Sebab saya pernah jumpa pesakit kanser, mulut dia pecah bibir sebab dia makan dia panggil B17 tu apricot seed. Dia makan mentah. Sebab penjual, tak tahulah zaman hampa, tapi zaman kami tahun 2012, orang jual apricot seed tu suruh makan macam gajus, macam kunyah-kunyah. Dan ada orang kunyah sampai sehari hampir 100 biji. Bayangkan ni pecah ni. Sebab dia kan ada cyanide, dia ada racun. Jadi macam manalah Kak Zu tak naik angin, memang ianya memudaratkan. Dan bila kita rosak, macam ais sekarang ni, siapa nak tanggung? Penjual tu tak tahu pergi mana dah. Dan mereka ni dapat anugerah lah, pergi holiday lah, pergi Switzerland lah, naik kapal. Kita sakit masuk wad. Jadi kita yang menanggung. Ya. Alright, ni siapa ni cerita? I kata nak no jual ubat and cerita kisah sesiapa yang kena kanser meninggal. Buat jadi sedih. Dia tak suka orang cerita pasal orang meninggal. Apa Faizal pula?
Okey Kak, yang ni pun saya nak share juga satu benda. Saya Okey. sebelum saya join akak punya group kan, saya ada join lagi satu group lah, Malaysia jugalah. Um, Pandangan saya lah, group tu antara yang membuatkan saya jatuh depression tu juga, yang menyumbang. Sebab apa Kak? Saya tengok dalam group tu terlalu banyak negativity. Negativity ni maksudnya cerita benda-benda yang negatif lah. Orang sakit, lepas tu meninggal ni kan. Jadi dia tak banyak langsung cerita-cerita positif macam yang Kak Zu buat kan. Cerita banyak lebih kepada knowledge. Dia lebih kepada cerita penderitaan dan sebagainya. Dan benda-benda ni yang membuatkan saya takut. Jadi saya keluar daripada group tu. Sebelum saya join group Kak Zu ni, saya join US punya group lah, EGFR Passion punya group daripada US, daripada international lah, tapi base dia di US, group Facebook lah. Dan dalam Semua tu saya positif, nampak, kan? saya Positif. nampak semua positif dan dia lebih kepada knowledge. Ada research baru, ada finding baru, mereka share dekat situ. Jadi itu yang saya harapkan pesakit dan juga caregiver di Malaysia ni buat. Jangan cerita pasal negativiti. Soal sakit, soal mati ni semua bukan kita punya ni lah. Tetapi kita nak berkongsi pengalaman di dalam ni. Jadi kalau saya tak tahu apa-apa kan, maksudnya saya nak tahu apa-apa, saya tanya dalam grup tu, akan ada ramai yang share. Contohnya, bila saya cakap, saya bagi tahu kali pertama, saya kata isteri saya EGFR positif stage 4 kan. Dan banyak members dalam grup tu bagi tahu, don't worry, I have been 13 years with stage 4, I have been 18 years with stage 4. Jadi benda-benda macam ni yang saya nak dengar. Bukan saya nak kata mak saya pun kena kanser lepas tahun meninggal. Benda-benda macam ni dia jadikan kita ni tau, jadikan kita depressed tau, terutama untuk caregiver lah. Sebab kita yang nak melihat pesakit ni depan mata kita kan. So Faizal, gunakan Cancer Survivor Malaysia sebagai platform yang baik. You bila ada orang cerita pasal dia kena kanser paru-paru atau isterinya kanser paru-paru atau suaminya kanser paru-paru, you kena bantu, respon. Jenis apa? Saya isteri saya, you kena. Sebab itu sangat penting sebenarnya perkongsian pengalaman sebenar pesakit. Cancer Survivor Malaysia itulah sebenarnya perkongsian pengalaman sebenar. Kita tak mau you cerita pasal makcik jiran sebelah, nenek menakan, puak menakan, tak mau. Kita nak kisah kita. Kerana bila kita dengar cerita orang dan kita bercerita, mungkin cerita tu tak sama. Tapi bila kita sendiri tuan empunya badan, kita boleh bercerita dan cerita kita tu adalah cerita yang benar. Takkan you nak tukuk tambah. Takkan tak cancer you kata you cancer. Takkan kan kita lepas tu kalau you buat rawatan hospital, takkan you cakap you sembuh dengan makan saca inci. Berdosa kan? Jadi kita kena cerita yang betul. Baik, ni kita nak baca ni. Kadang yang datang bukan bagi perangsang, ada juga yang takut-takutkan kita. Boleh tanya pula, doktor kata hidup berapa lama? Ada orang tanya macam tu. Faizal, ada orang tanya? Ada juga, tapi saya malas nak layan lah. Saya kata sebab Alhamdulillah Kak Zu, doktor saya ni yang doktor yang rawat air ni lah. Dan doktor-doktor yang sebelumnya, saya dapat rezeki doktor yang sangat positif tau. So satu je ayat yang saya ingat doktor cakap, doktor kata, doktor saya bukan Tuhan, dia kata nak tentu you hidup berapa lama. So dia kata statistik ni berbeza-beza. Kalau you nak ambil statistik yang stage 4 ni, yang hidup 5 tahun 7%, dia kata itu berapa juta punya orang yang dah kena kanser. So kalau you ambil sampel 7% daripada tahun 1950 kata, dah berapa juta dah. So you jangan fall into statistik lah, dia kata. Statistik tu just untuk researcher, untuk tahu. Bukannya untuk orang awam nak ambil itu sebagai satu indication, berapa lama nak hidup, berapa lama nak hidup, macam tu lah. Faizal, saja nak kongsi dengan Faizal, kepada semua orang, kebanyakannya mungkin dah tahu, ibu mertua saya kanser paru-paru stage 4 dan baru tahu pada bulan 12 tahun 2021. Jadi tugas saya ialah saya temankan dia pergi ke hospital. Ada waktu kami pergi setiap seminggu, 7 hari sekali atau 2 minggu sekali sebab doktor dia masih dalam pemantauan sebab usia dia 78. Lepas tu dia, biasalah orang tua-tua dia ada banyak masalah, tambah mak mertua saya ni dia diabetik. Jadi apa yang saya lakukan bila saya pergi ke hospital, saya akan buat kawan. Saya dah jumpa ramai pesakit kanser paru-paru di dalam kita pergi hospital tu. Sebabnya saya tengok orang Melayu kita lah, especially pesakit lah kono, semua orang tenggelam dalam masalah. Jadi maksudnya semua orang duduk diam-diam. Mungkin melayan perasaan, ada yang takut dan sebagainya.
Jadi saya sebab saya meneman ibu mertua dan saya dah biasa, jadi saya approach, maksudnya saya tegur mereka. Saya tegur, saya ni, lepas tu kami jadi kawan. Dan mereka inilah juga memberi semangat kepada ibu mertua saya. Jadi saya pun, mak ini makcik ni, ini makcik Jimat, ini makcik Fatimah, ini makcik, jadi kita dah jadi family. Jadi macam mana Faizal? Pengalaman Faizal pula. Ada buat kawan? Macam saya di hospital tu agak kurang sikit sebab hospital PPUM ni dia besar, jadi dia macam-macam penyakit lah. Dan doktor yang merawat I ni dia pakar paru-paru kan, dia bukan saja merawat penyakit kanser, dia juga merawat pneumonia lah, propang ni kan. Jadi saya tak di hospital tu agak kurang lah percampuran. Cumanya saya bagi tahu dekat dia, kalau Kak Zul ingat, saya pernah kali pertama saya mesej Kak Zul, saya bagi tahu, saya perkenalkan diri masa isteri saya dapat tu, dan Kak Zul ajak saya untuk bawa isteri saya join CSM punya punya community ni. Dan daripada sinilah sebenarnya, kalau nak kata jujur, daripada CSM ni saya dapat banyak sangat kawan. Dan saya sendiri pun bersemangat untuk bawa air pergi ke Bangi hari tu, yang kita punya program tu. Dan di situ saya nampak bahawa saya tak bersendirian. Maksudnya ramai lagi yang senasib dan ada yang lebih teruk lagi. Dan bila saya dapat tengok sendiri, ada yang tak ada kaki masih lagi semangat, ada yang macam-macam dah duduk kursi roda, ada yang pakai oksigen. Tapi itulah kehidupan pada saya. Maksudnya, selama ni aku tak pernah menggambarkan bahawa aku akan jumpa kehidupan yang seperti ini. Tapi akhirnya inilah kehidupan yang sebenar yang orang lain lalui dan sekarang kami perlu lalui. Dan kita kena support each other lah Kak Zul, pada saya. Betul. Itu yang membuat dan yang paling penting, kita tak malu. Kita tak usah rasa kekurangan. Malu. Macam Ain, saya tahulah dia mesti malu pasal kulit dia tu, dia suka panggil apa benda, break out. Dia makan je, dia ada break out. Saya tahu. Jadi perempuan memang macam tu lah Faizal. Kulit licin, tiba-tiba ada biji satu pun dah takut, dah sedih, ini kan pula banyak. Dan saya suka Cancer Survivor Malaysia punya perjumpaan ialah kita accept, menerima bukan saja keadaan diri kita, tetapi kita saling menerima antara satu sama lain. Kita embrace, kita tengok kawan kita, kaki dia sebelah tak ada, kita rasa dia adalah idola. Dia lah orang yang patut kita, macam Abang Kamal lah. Bagi saya salute. Jadi dia, macam Abang Kamal pula, isterinya selalu cakap dengan saya, bila ada komuniti Cancer Survivor Malaysia ni, Abang Kamal rasa dirinya memberi manfaat. Selalunya dia rasa down sebab dia dulu bekerja, tiba-tiba dah tak boleh kerja, dia tak boleh bawa income atau pendapatan untuk keluarga, bergantung pada isteri. Tetapi bila dia dah join CSM, dia banyak buat sharing. Kadang-kadang kami bawa kes bagi dekat dia. Maksudnya dia layan lah. Dia bagi semangat kan. Jadi bagi saya, semangat itu kadang-kadang bukan dari kata-kata, tetapi bila kita present, hadir. Bila kita hadir bertongkat, beroksigen, ada yang dulu kami tiup kan. Terima kasih myself yang bagi hadiah. Okey, saya nak baca komen. Untung ada group support Puan Zu, dapat ilmu kat situ. Okey, thank you Latte. Kak Ayati Rawi kata, saya pun dulu ambil macam-macam suplemen nak sihatkan kenangan 22 tahun lalu. Tanya Kak Ayati sebab dah 20 tahun sihat. Queen Fiza, Masya Allah, cyanide tu racun. Cyanide tu racun lah cik. I kata setuju. Betul, sometimes bila dengar orang cakap macam tu akan membuatkan kita down. Yalah, cakap pasal apa? Kematian. Mangkuk ayun lah mereka tu kan. Macam lah kat dunia ni semua orang hidup lagi forever. Pembakar semangat untuk kuat, betul. Self healing. Kalau polip dalam usus dah buang, ada kemungkinan tak polip tu akan datang balik? Ada. Sebab polip tu dia memang begitu sifat dia. Dia akan grow banyak-banyak, kecil-kecil biji-biji macam anggur. Dia mungkin boleh datang. Jadi tapi tak apa. Kalau doktor kata nak potong usus, potong je. Sebab saya rasa, tak tahulah, saya rasa macam selalunya doktor buang ni, dia potong dan sambung. Saya tak sure tapi please tanya doktor pakar yang merawat anda dan tolong bincang elok-elok kerana apa keputusan yang doktor buat, dia sebenarnya nak untuk menyelamatkan nyawa dan untuk memberi kesihatan yang baik untuk jangka panjang, bukan untuk sehari nak hidup.
Alright. Terima kasih Kak Yanti. Alhamdulillah semoga semua sahabat dalam CSM juga teruskan. Okey, Faizal sambung balik. Perjalanan Ain buat rawatan, dia kena berulang alik ke hospital sebab awak sekarang dah pindah ke Perak. Bagaimana keadaan tu? Okey, sebenarnya pindah ke Perak ni pun atas tujuan untuk kita ada support lah daripada keluarga. Sebabnya kami cuma bertiga saja di Shah Alam masa tu. Jadi saya sebab saya work from home kan, saya minta pada company saya boleh tak kalau saya nak pindah, dan company saya benarkan. Tu pun alhamdulillah lah saya dapat syarikat yang sangat memahami. Itu pun kalau boleh nanti saya nak minta majikan-majikan kat Malaysia ni pun tolong peka lah terhadap kerja anda ataupun keluarga mereka, sebab kanser ni bukan penyakit yang mereka minta. Ada yang bila dapat tahu terus buang kerja. Jadi saya rasa benda-benda macam ni something yang perlu diberi perhatian lah oleh kerajaan supaya majikan tak simply ambil tindakan kepada pekerja yang kena sakit dan sebagainya. Okey, jadi bila duduk di Ipoh, dari segi rawatan tu taklah terlalu membebankan sebab cuma rawatan tu antara 3 bulan ke 4 bulan sekali, perlu pergi CT scan. Kemudian PPUM ni pula proses dia agak cepat, selepas seminggu CT scan boleh terus review dengan doktor. Dan setakat ni panjang setahun ni dipermudahkan sebab Ain dia ambil targeted terapi, oral chemoterapi, dan cuma monitor dia punya CT scan prosedur lah untuk tengok kereaktifan kanser dan sebagainya. Jadi so far selama setahun ni tidak ada orang kata dari segi perjalanan tu dipermudahkan lah. Tak adalah saya rasa terbeban sangat. Cuma kadang-kadang kalau melibatkan bila dia demam apa semua tu saya takut sikit lah sebab doktor kita jauh kan. Jadi saya ada seorang lagi doktor keluarga saya kat sini yang dia pun peka lah terhadap perkembangan Ain. So kalau dia demam ke apa, saya akan bawa pergi jumpa doktor. Dia GP lah dekat sini kan. So sebab saya memang takut kan sakit kanser ni kalau dia demam, dia sebab antibody tak berapa kuat kan. So bila dia start nampak dia lemah tu, saya memang gelabah sikit, saya akan terus bawa dia pergi klinik lah. So tapi alhamdulillah setakat ni sebab Ain ni dia punya semangat dia kuat. Sebab mungkin sebab kami ada anak kan, anak kecil kan. Alhamdulillah bila dia demam ke apa, dia lawan lah, dan alhamdulillah lah dia tak ada masalah dari segi nak motivasi tu, dia lebih kuat daripada saya kat tu sebenarnya. Faizal, just nak tanya, I nak tanya pasal rawatan, keuangan. Okay. I tak tahu, boleh you cerita keuangan PPU masa pergi buat rawatan kena bayar ke macam mana? Okey, sebelum masuk hospital yang mula di Salam tu, sebelum dapat tahu kanser tu, saya memang ada ambil insurans untuk Ain dengan anak saya lah. Tapi yelah masa tu kita pun tak ada knowledge sangat pasal insurans ni. Jadi insurans ni ada yang dia tak cover clinical, ada yang critical, macam-macam. Jadi saya cuma ambil apa yang disuggest oleh ejen tu, saya ambil. Jadi saya pun tak tahu dari segi coverage semua. So bila kena kanser ni, saya baru dapat tahu rawatan ni sangat mahal dan insurans tak cover certain prosedur lah, contohnya ubat kan. Ubat Afatinib yang Ain makan tu harganya 5,800. So pada mula-mulanya memang saya keluar duit simpanan lah. Duit simpanan saya dan Ain pun ada duit simpanan, kami guna duit sendiri. Dan bulan pertama, bulan kedua tu memang agak terbeban lah sebab kita tak biasa kan, kita dah ada komitmen semua, tiba-tiba kita kena keluar 5,000, 6,000 sebulan tambahan untuk rawatan. So agak orang kata membebankan fikiran lah masa tu. Tapi alhamdulillah bila saya cakap kat Ain, boleh tak kita tanya dengan doktor, kemungkinan doktor ada solution untuk rawatan yang lebih murah ke apa kan. Dan alhamdulillah bila kami bagi tahu pada Prof Pang di PPUM, dan Prof Pang ni dia sangat supportive lah, dia kata tak apa, I akan refer you kepada Jabatan Kerja Sosial PPUM. So bila saya di-refer ke Jabatan Kerja Sosial, saya nak terima kasih kepada seorang insan nama dia Puan Syakirin di Jabatan Kerja Sosial PPUM. Masa saya jumpa dia tu, saya dalam keadaan stres, saya dalam keadaan depres, dan selain daripada dia mencari jalan untuk membantu saya, dia juga bagi motivasi pada saya. Dia kata sebagai penjaga you tak boleh depres semua kan, bab keuangan ni, ini kami ambil sebahagian tanggungjawab untuk membantu pesakit kami. Jadi dialah yang menyalurkan bantuan, dia minta bantuan. Dan saya rasa Ain pun ada cerita ke hari tu disebabkan status ekonomi lah. Sebab gaji saya ni antara M40 kan. So banyak yang tak dapat, My Salam tak dapat, macam-macam bantuan tak dapat. Saya minta bantuan dengan Jabatan Zakat, Jabat Zakat pun tak dapat. Cuma alhamdulillah
yang saya nak berterima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor, sebab Lembaga Zakat Selangor sangat efisien. Dia bukan kira pendapatan, dia kira kita punya take home pay selepas kita tolak komitmen semua, dan dia kata okey, kalau macam ni punya balance, maknanya you fall under asnaf lah, sebab penyakit ni bukannya, dia satu keperluan sebenarnya kan. Perubatan ni bukan you yang nak suka-suka buat kan, rawatan ni is a must for you to survive. Jadi dia kata you layak untuk mendapat bantuan, jadi dapatlah bantuan RM4,200 daripada Pusat Zakat Selangor, Lembaga Zakat Selangor. Kemudian untuk ubat tu. Untuk beli ubat tu untuk 3 bulan ke 4 bulan macam tu lah Lembaga Zakat bagi. Yang keduanya, Prof Pang ni dia sebab dia researcher di PPUM, dia banyak bagi advantage dari segi dia ada research grant tau. Sebagai contoh Gazu, masa Ain dapat tahu dia kanser ni, doktor kata kita nak tentukan dia punya mutation ni, kita ada satu test baru namanya NGS kan, Next Generation Sequencing, dan benda tu ada di Hospital Saim Nabi SJMC. Dia teknologi baru lah, saya ingat baru 3-4 tahun kot masuk Malaysia, dan kalau kita nak buat sendiri sangat mahal. Saya tak ingat belas-belas ribu kot, tapi disebabkan Profesor Pung dia ada dapat research punya JV dengan SJMC ni, jadi kami cuma bayar 2,000 je. Dan daripada result tu lah yang 50 muka surat kat dia punya result tu, itu yang dapat tahu last kali afatinib is the best for Ain punya cancer mutation lah. So banyak di PPUM ni sendiri pun banyak kelebihan-kelebihan yang kalau buat rawatan di sana kita kena explore. Sebab PPUM ni dia research university kat tu. So tu yang dia ada banyak advantage yang kita kena ni lah ambil tahulah. Dan alhamdulillah sampai hari ni pun masih lagi Prof Pang bantu yang baru-baru ni untuk ubat dapat makna bagi ubat full sponsorship untuk 3 bulan. Itu pun PPUM yang bantu. Jadinya apa yang hai Hamri nanti ajaklah Yati join, mainlah join live dengan I selepas ni pukul 10 lagi 10 minit. Okey, apa yang Faizal cerita ialah you kena explore, you kena banyak mohon, you kena tanya orang mana nak dapat bantuan. Tadi pun I baru sembang dalam grup-grup WhatsApp Cancer Survival Malaysia ni, makcik-makcik ni bila kita dah bagi senarai ni tanya pula macam mana. Tak, you kena banyak belajar sendiri, you kena banyak cari, you jangan spoon feed. You tak boleh ngangkang mulut orang bagi duit, tak ada duit jatuh daripada langit. Nak isi borang pun tak lengkap, nak isi orang minta dokumen pun tak submit lengkap. Tak boleh macam tu. Yang nak minta bantuan ni kita kena kerja lebih sikit. Sebab tu kalau you kena upah, maksud saya upah tu maksudnya suruhlah anak, menantu, cucu yang pandai-pandai teknologi ni, so mereka tolong buat. Dan benda ni kena usaha betul-betul. Pesakit kanser, laporan-laporan perubatan tu kena simpan dan banyak-banyak, simpan elok-elok. Dokumen ni sangat diperlukan. Kau minta bantuan apa pun kena ada dokumentasi. Tadi ada seorang nak dapat 500 sebulan untuk 6 bulan. IC pun tak bagi. Laporan bank pun tak bagi. Macam mana orang nak bagi duit? Nak masuk akaun mana? Kan? Sekali kalau I belated, I memang kadang-kadang marah lah sebab orang ambil mudah. Dia ingat saya Zuraini Kamal sakit kanser. Kan Cik Dah kan? Geng-geng kita lah tu. Saya Zuraini Kamal sakit kanser, orang bagi duit jatuh daripada langit. Tak ada. You tengok Faizal, dia sampai depress, sedih. Nanti kita nak cerita bab tu lagi. Macam mana dia kenal pasti dia depress. You tahu tak? Dia nak dapat 5,800 sebulan. Ada gaji, tapi gaji tu nak tolak sewa rumah, biaya, kereta, makan. Tiba-tiba tak usah makan. Tak boleh, anak lagi, perjalanan lagi. Kan? Bukanlah kita tak bolehlah cakap sakit kanser lepas tu nak kena suruh makan nasi dengan garam. Tak boleh, kehidupan kena jalan. Tetapi it's not macam Faizal katalah, zakat cakap apa. Bukan kita minta jadi penyakit kanser. Dan kita kalau boleh nak pilih kanser hak yang senang baik. Tak nak suruh nak beli kanser hak mahal-mahal, tak mau. Kalau boleh, kan? Betul tak Faizal? Tak ada siapa nak. Bukan Ain minta dapat kanser. Dan Faizal saya percaya dia pun faham. Dia pun kenapa tiba-tiba isteri sakit nak kena cari duit. It's not fair for him. Sepatutnya kita bantulah kepada yang tak mampu. Dan kebanyakan rakyat Malaysia saya ingat memang tak mampu. Macam Faizal sendiri kata dia ambil insurans, tapi ada insurans yang tidak cover. You know why? Because this is a targeted
ubat. Targeted ubat ni memang mahal, dia tak ada subsidi. Okay? Alright. Hayati Rawi kata, saya pun dah tua Hajar tak reti. Kak Yati, untuk mohon bantuan apa semua, bila kita dah dapat maklumat, kita kena cari jalan macam mana. Jangan tunggu admin dalam grup WhatsApp. Tak nak kena beletiak anda. Hampa jangan tak tahu. Aku kalau buat beletiak nombor 1. Hayati Rawi kata nak kena GH ambil laporan. Kenalah. Kena pergi. Sebab you kena ada satu dokumen yang mengesahkan you cancel. Tak kira lah dokumen you discharge what ke apa ke. Cik dah kata kita niat betul-betul nak bantu sahabat. Ya betul. Tapi sahabat pun kenalah bantu pakat-pakat tolong lah. Tengok Faizal cari sendiri. Saya ni dah lah cancel, kena pula dialisis 3 kali seminggu. Haniza, saya doakan semoga awak dipermudahkan. Haniza, you berada dalam Cik Dah punya group kan? CSM Pahang. Kalau you berada dalam CSM Pahang, Cik Dah boleh tolong bantu tak dapatkan dia bantuan one off daripada Kerajaan Negeri Pahang? Okey. Baiklah, sekarang ni kita nak deep sikit lah, nak ambil sikit cerita. Saya tahu cerita ni sebab saya hadir wacana di Bangi. Ya, Ain cerita dia tengah struggle cancer. Tiba-tiba baru dia sedar, dia ingat dia jalan sebelah-sebelah dengan Faizal. Rupanya Faizal tertinggal satu di belakang. Dia tak sedar suaminya bersedih, kebungan, dah sampai depression, dah sampai kena rawatan dah. Kita pun tak sedar sakit kanser. Kita fikir kita je sakit, kita fikir kita je punya depression dan kesedihan. Kita tak sedar rupanya penjaga kita juga mengalami masalah emosi. Dia tak reti nak uruskan dia punya emosi lah, dia tak reti. So Faizal, bagaimana, apa perubahan-perubahan yang berlaku? Yang Faizal sendiri rasa. Tapi Faizal tak tahu kata Faizal tengah sakit. Yang pertama sekali perubahan sikap lah. Saya sendiri tak sedar, tapi kebanyakan yang pertama sekali Ain lah. Yang kedua kawan-kawan saya yang rapat kan bagi tahu kenapa saya menjauhkan diri. Saya ni kalau kawan-kawan dengan kawan-kawan ni saya agak mesra kan. Jadi bila dia orang call saya reject, dia orang WhatsApp saya tak jawab. So dia orang kata something wrong dengan saya lah. Dan yang ketiganya sebab saya dengan anak saya ni sangat manja dengan saya. Tapi selepas Ain sakit tu saya macam rasa tak nak dekat dengan dia. Saya rasa dia merimaskan saya. Walhal sebelum ni dia lah orang kata hintam payung buah hati saya semua kan. Tapi bila kena tu saya macam selalu marah-marah dia. Lepas tu bila saya ambil dia balik sekolah selalu saya main dengan dia kan. Tapi saya biarkan dia seorang-seorang, saya tidur. Jadi selera makan saya pun kurang. Saya pun sebenarnya hilang lebih kurang 9 ke 10 kilo lah. Masa proses saya depression tu kan. Kemudian saya punya tidur pun teruk, saya punya ibadat pun jadi kelang kabut kan. Kita tak bangun sembahyang subuh, malam isyak sebelum ni kita dah tidur kan. Jadi kalau boleh nak tidur daripada pagi sampai ke pagi esok. Ya betul Kak Zul, betul. Yang tu memang I lalu. Sebab apa Kak Zul, dia macam apa tau, kita beranggapan kalau boleh kita tidur ni, kita bangun esok ini semua mimpi. Selesai masalah, ya. So itulah pengalaman yang saya lalu lah masa saya depression. Ada nangis tak? Sepanjang Ain sakit, Faizal ada nangis tak? Ada apa? Bernangis. Ada, banyak kali. Sebab dia lebih kepada saya macam tertanya-tanya lah kenapa benda ni jadi kan. Kenapa benda ni jadi dekat kami kan. Kenapa Tuhan pilih kami. Sebab masa tu fasa untuk redha tu belum sampai lagi Kak Zul. Dia lebih kepada kita nak proses sebab redha ni is something yang ultimate kan. Kalau kita dah sampai ke tahap redha tu, macam sekarang ni alhamdulillah lah dah redha. Tapi masa mula-mula tu nak capai tahap nak redha dengan ketentuan Allah tu sangat-sangat susah. Dan saya memang memerlukan support yang sangat kuat. Kawan-kawan saya yang tadi ada komen Saifuddin tu kan, itu antara kawan-kawan yang sangat bagi support pada saya. Saya hilang, dia kejar saya sampai ke rumah kan, datang rumah. Dia ponteng kerja sebab nak jumpa saya. Itu benda-benda macam tu yang saya membuatkan saya lagi kuat. Mak ayah mertua saya. Faizal pernah nangis depan Ain tak? Pernah Kak Zul, pernah. Saya bila bersembang lah kan, bila bersembang ni saya nangis depan dia. Tapi bila saya nangis depan dia, dia marah saya. Dia kata, janganlah macam ni apa semua kan. Saya okey kan. Tapi saya memang seorang yang orang kata
emotional, bukanlah kata emotional, saya ni seorang yang sangat lembut hati lah. Oh, So soft. soft lah, soft. Tapi soft saya tu dengan orang-orang yang saya sayang lah. So orang yang paling dekat dengan kita kan, bila kita tengok dia punya proses tu, itu yang kita jadi macam down, dan pernah nangis lah, banyak kali juga saya nangis. Faizal, sajalah nak tanya, bila you realise you ada masalah, apa you buat? Okay, pertama sekali selepas daripada boleh rentas negeri tu, pasal PKP tu, pertama sekali saya balik kampung lah. Saya jumpa mak ayah saya, itu tonik saya yang paling kuat lah, iaitu mak ayah saya dengan mak ayah mentua saya kan. So saya jumpa dengan mak saya kata, mak saya nampak perubahan pada saya. Saya pun ceritalah dengan dia A sampai Z kan, apa masalah saya, dan dia bawa saya pergi jumpa dengan family doktor kami lah di Ipoh kan. Dengan doktor tu yang banyak bagi advice pada saya. Dia kata, Faizal, you jadi macam ni sebab wife you sakit kan, tapi you kena ingat, kalau you nak dia sembuh, you tak boleh macam ni, you have to be strong. Yang keduanya, you kena ingat, apa pun jadi, you ada anak. If something happen to Ain, who gonna take care of your kid kan. So sebab kebetulan doktor tu dia dah umur lebih kurang 60, dia tak ada anak, dia tak dikurniakan anak, jadi dia tekan pada saya lah, you patut bersyukur you ada anak, bla 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 kan. Jangan tengok pada kita punya dugaan kan, tengok pada apa yang Allah bagi pada kita. Padahal doktor tu is a sing tau, tapi dia bercakap soal ni semua kan. So yang tu lah bagi saya tonik lah. Yang keduanya, kawan-kawan saya macam saya cakap tadi, saya jumpa balik dengan dia orang. Actually dia orang yang cari saya lah, dia orang cari saya untuk bagi semangat pada saya sebab dia orang tahu saya macam mana. Dan alhamdulillah dapat alhamdulillah saya alhamdulillah kawan-kawan saya sangat supportive. Tu saya kata kat Zul, dia surrounding kita ni kena positif kat Zul. Kalau surrounding kita ni negatif, itu yang kita susah nak heal kan. Dan yang paling penting sekali ni adalah Ain sendirilah. Bila saya tengok komitmen dia pergi cari kawan-kawan kami yang medical doktor, yang psychiatrist kan, dan dia minta nasihat. Terima kasih. Dia minta nasihat daripada kawan-kawan tu untuk advice saya. So saya cakap, kalau macam ni lah Ain punya komitmen untuk melihat saya sembuh, takkanlah saya tak boleh buat benda yang sama pada dia. Sedangkan dugaan dia lagi besar, dia cancer stage 4 kan, sedangkan saya cuma depression. Dan yang paling penting kat tu, walaupun orang kata cakap senang lah, tapi sebenarnya apa pun kita kena balik pada pokok pangkal kita, pada Tuhan lah. Perbanyakkan ibadah kita apa semua, sebab ikut mana pun kat tu, benda ni semua datang daripada dia kan. So itulah, kalau kita kembali kepada dia, insyaAllah kita boleh dapat balik kita punya semangat yang hilang tu. Sekejap. Sorry. You all kena tahu, rumah saya ada kucing. Kucing saya nama Waffle, kalau dia nak masuk rumah, dia ketuk pintu. Selagi aku tak buka pintu, dia akan ketuk sampai goncang, sampai tumbang I punya pintu. So nak kena pergi buka. Ni waktu pukul 10, pukul 11 waktu dia balik rumah lah. Tengok anak tak ada, anak kucing pula kacau. Sorry kepada kawan-kawan semua. Cik Dah katakan salam dekat Ain. Terima kasih nak yang bagi topi, bagi hadiah, bagi apa, thank you. Itulah si Waffle ketuk pintu, kudu, dia goncang macam tu. Sorry. So apa yang I nak cerita ialah Faizal got help. Dia mungkin tak sedar kata dia sedang depression, tetapi ianya disedari oleh isteri, dan isterinya tegur dia. Nasib baiklah dia boleh menerima teguran, boleh bercakap lagi. Yang paling penting adalah komunikasi antara dua pihak, sebab this is a rumah tangga Faizal. Dia kena nak jayakan, sebab Faizal sorry to say ada orang lelaki, dia tinggalkan bini yang sakit, dia stres, dia keluar rumah dia tak balik. Banyak lelaki dia tak tahu macam mana nak uruskan masalah, dia suka keluar. Dia ada masalah je dia keluar. Orang perempuan, kita kalau kita ada masalah, kita nak face it, kita nak bercakap, kita nak macam ada aku cakap, kau jawab. Dia nak kena ada macam tu, macam discussion. You know? Tetapi orang lelaki dia suka senyap, dan dia suka kononnya nak uruskan sendiri, which is sometimes
Saya rasa ini satu tindakan yang salah. Kerana saya percaya kalau dua kepala bincang, solution lebih baik. Betul tak Faizal? Betul. Ni myself kata saya doakan Ain dan semua cancer fighter sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Thank you very much Mi, terutamanya sebab bagi hadiah dan thank you semualah yang komen, yang like, yang bagi hadiah. Okay Faizal, apa yang bila Faizal pergi jumpa psikiatris, saya percaya, so apa boleh kongsi dengan kami rawatan? Okay, psikiatris tu sebab saya nak bagi tahu dekat orang. Okey, berjumpa psikiatris ni bukan untuk orang gila dan bukan sahaja penjaga pesakit. Saya pesakit kanser, saya pergi Faizal. Saya tak malu mengaku saya pergi. Dulu saya takut juga orang kata saya gila ke apa. Tapi sekarang saya dapati bahawa itu satu keperluan. Jadi Faizal kalau boleh kongsikan dengan kawan-kawan. Okay, masa saya jumpa psikiatris di hospital dekat Ipoh lah, Hospital Fatimah ni, dia dah agak senior lah doktor tu umur dia kan. Jadi dia ni lebih kepada antara dia memberi rawatan dan juga dia memberi motivasi lah. Dan dia bagi ubat pada saya. Ubat tu saya dah lupa nama dia, tapi ubat untuk ubat tenang lah kan, ubat penenang untuk orang yang depresi kan. Cumanya ubat tu dia membuat dia ada fasa dia. Fasa pertama mungkin seminggu pertama kita makan tu dia akan lebih teruk. Kemudian baru dia bila body kita dah adapt kan, baru dia akan slowly okay lah. So teruk bila saya makan ubat, teruk jadi macam mana? Keadaan dia jadi bukan, macam mana? Dia lagi serabut tau. Dia lagi bila kita makan ubat tu dia depend on orang lah Kak Zul. Macam saya makan ubat tu saya jadi lagi serabut. Jadi saya makan ubat tu saya ingat seminggu je kot untuk saya try kan. Lepas tu saya jumpa balik dengan family doctor saya tu yang GP tu, dia cakap macam ni, terpulang pada you untuk you makan ubat, you buat rawatan, tapi I suggest pada you jangan bergantung kepada ubat. Sebab once you dah bergantung kepada ubat, sangat susah untuk you back to normal. Maksudnya kebergantungan hidup you kepada ubat ni sangat tinggi. Nanti apa-apa ada masalah, you akan cari balik ubat ni. Sebab you merasakan bahawa ubat itulah you punya penyelesai masalah. Bukan pada you punya kekuatan diri sendiri kan. So itulah bila Ain sendiri pun cakap kat saya, dia kata yang kalau boleh awak janganlah makan ubat ni kan. Saya minta tolong kalau apa saja bantuan awak perlukan, semua orang ada, family ada, keluarga ada, jangan bergantung hidup dengan ubat ni, sebab ubat ni nanti akan merosakkan kehidupan saya di masa depan kan. So itulah Kak Zul, saya rasa kepada mereka yang mengalami masalah depression dan sebagainya, kalau boleh janganlah ambil ubat tu. Kita cuba cara lain kan. Yang pertama sekali macam saya cakap, dekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua support. Support ni sebenarnya kalau kita tak cari, kita tak dapat Kak Zul. Ya, kalau kadang-kadang orang tak tahu masalah kita kena cerita, keluar cerita dengan orang. Macam saya, masalah saya mula-mula tu saya pendam sendiri macam Kak Zul cakap tadi kan. Sampailah bila kawan-kawan saya desak baru saya cerita, dan mula daripada saat saya cerita itulah perjalanan tu dipermudahkan. Baru saya tahu ramai orang yang support kita, ramai orang yang bersama dengan kita. Cuma mereka tak tahu macam mana nak bantu selagi kita tak buka mulut untuk minta bantuan. So itulah nasihat saya lah kepada orang yang dah fall into depression ni kan. Nak keluar memang sangat susah, tetapi boleh dengan cara surrounded ourselves by kita punya support, family, kawan-kawan dan sebagainya lah. Itu yang paling penting lah. Mas Dia kata semoga Allah permudahkan urusan Ain dan Faizal. Saya saya nak mencela sikit dan nak sambung apa yang Faizal cakap. Saya berbeza sikit pandangan tentang depression dan anxiety ke semua. Bagi saya ialah seeloknya you all pergi jumpa doktor. Sama ada you bergantung pada ubat atau tidak, itu terpulang. Saya serah diri kepada doktor dan doktor saya memang the best. Dr. Ku Roslan di Hospital Metro Sungai Petani antara yang terbaik di Malaysia. Saya pernah ada kawan, dia ada masalah, dia pergi ke Kuantan. Bila saya bawa ke Dr. Ku Roslan, sekali dia pergi. Thank you, smile. Sekali dia pergi, dapat ubat untuk 3 bulan, settle. Tapi apa yang saya nak cerita ialah, apa pun yang you all buat, apa pun yang you all buat, this is what you all think yang bagus untuk you lah. Tetapi ada kalanya, ada ketika, ini nasihat yang diberi oleh psikiatris saya, ada ketika situasi seorang itu memerlukan bantuan. Bantuan tu dia ada 2, sama ada kaunselor atau ubat lah.
Ubat ni bantuan untuk membantu you untuk for a while. Doktor pun dia takkan bagi you depend, dia depend on, dia akan bagi untuk certain time. Mungkin sebulan. Cik Dah pun kata dia jumpa doktor untuk certain time. Macam saya 6 bulan. 3 bulan, 6 bulan. Sebab dia kata, Zuraini, saya ada 3 trauma dalam hidup yang saya lalui. Pertama, dia kata penceraian. Kedua, penyakit kronik. Dan yang ketiga, saya lupa ada satu lagi. Dia ada tu. Kematian, which is saya tak ada. Jadi dia ada 2. Saya ada 2 out of 3. So ada manusia, kalau dia melalui krisis hidup dia atau traumatize dia, kematian orang tersayang, penyakit kronik, dan yang 3 ialah penceraian. 3 benda tu yang boleh trigger seseorang. So what I'm trying to tell everybody ialah, kalau you kena pergi jumpa doktor, you jumpa doktor. Boleh bercakap dengan orang. Macam Faizal, dia bercerita dengan kawan-kawan. Tetapi you kena faham, kaunselor adalah qualified dan juga professional counselor. Maksudnya kalau you bercerita, apa rasa you selamat. Kadang-kadang bercerita benda peribadi pada kawan-kawan, bila satu hari kita bergaduh, habis apa yang kita cerita, dia cerita ke orang. Jadi be careful. Okay, be careful dengan apa yang you cerita, dengan kepada siapa you cerita. Cik Dah kata every 3 months. Dia sekarang pergi every 3 months. Sebab Cik Dah, dia punya traumatize ialah kakak dia meninggal kanser. Bapak dia meninggal kanser. Dia pula kanser. Jadi traumatize dia besar lah. Kematian yang berturut-turut. Okey lah. Apa yang lagi yang Faizal nak share dengan kami? Penyediaan makan minum. Macam mana? Bantu Ain? Ke Ain kena masak sendiri? Makan minum untuk sekarang ni lah. Tak, masa Ain sakit. Masa sakit tu memang sebab saya ni memang suka memasak lah. Memasak tu salah satu saya kata cara saya untuk heal saya punya stres dan sebagainya kan. So masa Ain sakit tu memang saya bantu dia lah untuk masak apa semua kan. Saya masak benda-benda yang saya tahulah. Tapi ada masa juga saya bawa dia makan di luar lah, sebab kadang-kadang environment luar tu yang nak bagi dia selera makan tu kan. Bukan sebab masakan tu. Itulah kebanyakannya macam tu lah. Sama ada saya masak. Ada pernah suap isteri tak? Dia tak suka sebab dia tak romantik sangat. Okay. Dia gini. Betul ke Ain tak suka? Sebab apa Faizal? Saya selalu cerita dekat pesakit kanser. Especially yang menjaga mak ayah yang sakit lah, orang tua kan. Jadi bila diorang kata, adalah saya pernah lah, jiran saya pun kanser masa isterinya. Jadi dia kata, isteri saya tak nak makan. Saya kata macam ni lah, kita pernah ada anak, masa anak kita kecil, kita buat macam-macam. Kita masak nasi ada kala-kala, kita bubuh carrot bagi ada kuning, kita bubuh sayur bagi hijau. Jadi kita nak bagi dia nampak menarik. Itu satu. Makanan kena menarik. Kita jangan masak nasi kosong, lepas tu bubuh sup kosong kan. Sup pun bubuh daun sup dia jadi hijau kan. Ubi kentang, tu contohlah. Lepas tu anak kita, kadang-kadang kita paksa. Tapi selalu kita pujuk. Betul tak kita pujuk? Kita makan sama-sama, kita makan, kita suap. 1 aku makan, 2 hang makan, 1 hang makan, 2 aku makan. Kan? That is how kita pujuk sakit itu. Tapi Faizal kata Ain tak suka kena suap. Jadi rugilah Ain. Lain kali masa sakit lah boleh manja-manja. Walau macam mana pun tanyalah Faizal. Saya tak berani join ni first time anak suruh ikuti puan. Selalu anak je ikuti tuan. Okay, Ain kata dia dia pesakit kanser, tengah treatment, dia stres tapi baca Al-Quran. Okay, saya nak bagi sikit pesanan lah Ini pesanan ni Faizal saya dapat daripada psikiatris saya. Psikiatris saya kata orang stres atau depression ni bukan sebab dia tak semayang. Tapi kadang-kadang waktu kita semayang tu kita kata aku ni semayang dah waktu dah tak ada masuk yang kedua ke yang ketiga ke. Kan? Betul tak? Kita was-was. Sebab kita hilang fokus. Kalau Arab dia kata hilang khusyuk. Jadi apa yang saya nak cerita ialah definitely Al-Quran itu orang kata segalanya lah. Rawat jiwa. Tapi kadang-kadang kita sakit. Bila kita sakit kita perlu ubat. So ada waktu yang Quran ni, membaca Al-Quran itu tidak membantu.
Dia kena ada tambahan tu yang saya kata kena ada ubat tu. Ada setengah orang dia kena ada ubat. Sebab depression jangan sampai deep. Bila deep, susah. Itu yang kerja nak commit suicide, nak fikir nak bunuh diri, rasa mati lebih baik, rasa terseksanya hidup. Itulah. Ya, yang itulah, itu belum lagi mencederakan diri, mencederakan orang. Okey, Syarul kata betul tu Puan Zu, kena pelbagaikan masakan untuk nak buka selera. Ya, betul. Sebab itu Faizal, saya selalu cakap dengan orang ataupun sakit kanser, waktu sakit makan sedap-sedap. Janganlah bagi bubur nasi je Faizal. Hang masa ni lah, hang bagi dia nasi Arab, nasi Mendi, lamb shank. Cari tu hak Chef Ammar tu. Betul. Puan Zaitun kata semasa kemurungan kita tahu tak yang kita dalam keadaan tu. Hang tahu tak hang kemurungan? Mula-mula tu tak tahu. Tak Bila tahu. bila orang cakap perubahan sikap kita tu, masa tu kita sedar. Kita tak sedar kan kata kita berubah sikap. Saya Faizal, Kak Zu tahu masa time tu jadi apa? Kak Zu tak boleh ketawa. Bila dengar lawak pun tak ketawa. Itu kesilapan. Cik Dah pun kata tak tahu. Saya suka tengok bola tau. Tapi bola ni macam jiwa saya lah, 24 jam tengok bola. Tapi masa tu saya tengok bola pun saya tak minat. Dia macam memang benda yang kita minat, kita jadi tak minat. Macam anak saya tadi kan. Saya manja dengan anak saya tapi bila sekarang ni tengok anak tu saya rasa macam beban. Masa tu lah, masa saya depress tu kan. Benda-benda macam tu. Dia jadi 360 kita punya perubahan tu. Bila orang cakap pun kita sedar. Kak Zu kan, masa Kak Zu dalam depression tu, Kak Zu rasa semua masalah besar. Tak nampak jalan. Nampak macam duduk dalam dinding, dalam kotak, tak nampak. Tapi bila I memang ambil ubat untuk 6 months, tiba-tiba kan, I bangun pagi, I rasa I dah sihat. Minda I, otak I rasa clear. Tak rasa beban, tak rasa berat. I rasa macam I boleh ketawa lah, I boleh ketawa, tak ada beban. Sebenarnya sebab tu bila orang cakap kan, sekarang orang kata, kau kuat tak? I got help from medication. Kalau tidak, I akan rasa macam besarnya masalah. Macam itulah, nak senyum pun tak kerti. Okey, Haniza kata, sampai satu malam saya mengadu pada Allah dan kata, ya Allah, anda ini takdir aku reda dan macam. Dia macam ni sebenarnya. Kita memang akan mengadu pada Allah. Tak ada orang pun yang tak mengadu. Ya, pendiam. Saya tak ketawa since dari bulan 4. Betul lah Kak Zu, sebelum ni saya happy dan paling suka senyum. Kak Zu dulu, semua orang kenal I. Faizal, I bawa kereta Dialog Start PKL nyanyi. Kan kita pasang lagu dekat radio ke atau CD, sama naik. CD tu kalau ulang, nyanyi sama. Buat konsert dalam kereta. Bukanlah suara sedap, tapi that is how I enjoy myself driving. Thank you Fizio bagi hadiah. Thank you. Okay, Haniza kata murung tu kita tak dapat tidur malam. Betul Faizal, murung tak boleh tidur malam, susah tidur tak jerap. Thank you Fizio. Thank you. Okay, apa yang Faizal lalui hari ni? Hari ni buat apa sekarang ni selepas orang kata fasa utama dah selesai. Dah bawa Ain pergi buat rawatan. Lepas tu hari tu ada masalah keuangan. Boleh katakan dah dapat bantuan makna, dapat bantuan zakat. Thank you Fizio. Sekarang ni Ain masih dalam rawatan. Ya. Tu dengar batuk pun kita rasa macam susah hati juga dengar Ain batuk kan. Sebab Ain ni kanser paru-paru stage 4. Tapi hari tu buat CT scan, daripada 12 cm, 13 cm dah jadi kecut, jadi 0.9. Tak sampai 1. Lepas tu baru-baru ni dia meter baru pula. So apa yang Faizal boleh ceritakan? Okay, thank you Fizio. Paling penting pada saya adalah saya akan keep monitoring keadaan Ain lah. Maksudnya itu yang paling penting lah. Kita sebagai caregiver, kita kena peka terhadap perubahan pesakit. Sebab kanser ni dia penyakit yang ada ups and down dia kan. So kita kena sentiasa orang kata peka terhadap keadaan pasangan kita ataupun ibu bapa kita yang sakit. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita jalani kehidupan sebaik yang mungkin.
maksudnya buat dia happy sebab saya tahu yang saya tahu kanser ni dia memerlukan emosi yang stabil untuk dia melawan kanser tu. Dan alhamdulillah lah, memang saya memang suka travel kan, jalan kan. So contohnya sekarang saya kerja di Ipoh tapi HQ saya di KL. Setiap minggu kalau saya pergi KL tu, saya akan bawa Ain lah, tinggal anak sekejap dengan mak ayah saya, bawa dia. Sambil tu kami dating sekejap kan, enjoy. Menjalani kehidupan sebaik mungkin untuk happykan dia dan diri kita juga sebagai caregiver. Dan yang ketiga adalah kita dalam masa yang sama macam Ain, saya cakap kat dia, apa yang kita lalui hari ni mungkin Allah beri perjalanan tu mudah kan. Jadi kalau boleh kita bagi balik pada orang lain yang mungkin memerlukan bantuan. Sebab tu saya insist dia untuk sentiasa join program Kak Zu ke apa kan. Kalau ada sharing ke apa, macam hari tu saya bawa dia pergi Kedah tu kan. Sebab saya nak dia bantu seramai mungkin orang yang mungkin tak bernasib baik macam dia lah, yang dapat rawatan, yang dapat bantuan, yang dapat semangat yang tinggi kan. Tu saya rasa insya-Allah kalau sesama pesakit kanser ni support antara each other, saya rasa makin ramai orang akan menjalani kehidupan dengan lebih baik lah. Tu yang paling penting lah. So kita sebagai caregiver cuma hari tu masa di Kedah, Ain berkongsi cerita pasal, sebab semua orang sakit kanser. Jadi nak cerita pasal kanser, semua orang sakit kanser, semua orang tengah makan ubat, semua orang lalu apa yang dia lalu. Cuma Ain bila dia cerita tentang caregiver dia, tentang kemurungan suami, tiba-tiba semua pesakit, semua cari bini, semua cari suami. Betul. Yang mana yang suami terus tanya, hang okey tak? Betul, ada yang tanya tu. Betul kan Ain kan? Kan ada yang tanya suami kan, ada kan? Dia terus macam mana tanya isterinya. Jadi semua orang tiba-tiba baru nak terfikir, selama ni duk fikir dia je sakit, dia je tak ada selera makan, terlupa perasaan penjaga. Dan bila Ain cerita tu, bila Ain kata kita macam mana pun kena ambil tahu pasangan kita, semua orang tiba-tiba teringat keadaan suami atau penjaga atau isteri masing-masing. Bagus. It was a very good point Ain, Tanya. Sebab sebenarnya bila sharing, Waalaikumsalam Siti Bakis, bila kita sharing perkara, walaupun orang kata peribadi lah Ain kan, tapi sebab niat kita educational, awareness, dan saya percaya ianya menjadi satu sedekah jariah sebab ini ilmu yang bermanfaat. Ini orang kata, Allah kata sampai bila-bila ni. Ini saham-saham akhirat. Dan saya rasa benda ini kita ambil dari sudut positif lah Faizal, bukan nak membuka aib, tapi kita nak kongsi supaya ramai yang lalu ini boleh relate dengan cerita kita, that you are not alone. Kak Zu pun pergi jumpa psychiatrist, tapi masa time itu malu nak cerita kat orang, takut nak tulis kat Facebook sebab aku tahu kawan-kawan aku kata aku gila. Betul. Baru-baru ni, I tolong my friend tau. Dia tokek besar, kaya raya. So dia pergi jumpa doktor. Doktor kata, you kena pergi jumpa psychiatrist. Terus dia marah doktor tu. Hey, I bukan gila lah. I ni cuma tak boleh tidur lah. Apalah dia duk cakap itulah yang apa yang semua yang Faizal cakap. Ciri-ciri tu. So masa dia cerita dengan saya, dia datang, Kak Zu, dia kata, Kak Zu, I ada masalah lah. I macam ni, I tak boleh ni, I jagalah tidur, tak, faham tak? Dia tak dapat tidur yang cukup. Kita, tak kira kau sakit apa atau tak sakit, tetapi kalau korang tak dapat 8 jam atau 7 jam atau minimum 6 jam direct, korang memang tak boleh hidup lah. Betul tak Faizal? Betul. Hari pertama tak cukup tidur, okey lagi. Hari kedua, hari ketiga, masuk tu korang tak boleh, you akan bengong lah. Sebab tu tidur yang baik. Brain fatigue kan Kak Zu kan, brain fatigue, kita tak boleh fikir waras kan, masa otak kita penat tidur kan. Sebab itu orang yang ambil ais syabu, orang yang ambil syabu ni, ada orang kata dia kuat, bertenaga sampai dia boleh tahan 7 hari tak tidur. Tapi lepas tu dia akan brain damage. Kan dia otak rosak, akan hilang ingatan. Brain. Okey, nak baca sekejap. Betul, orang akan ingat kita gila. Siti Bakis kata rindunya dekat Kak Zu, lama tak masuk live. Betul, Kak Zu pun dah lama tak live, sampai you all semua ramai dah hilang. I kata betul tu, suami and anak-anak sangat supportive. Saya yang layan perasaan. Thank you Kak Zu kalau for the nasihat. Okey,
Faizal, boleh tak atau nasihatkan supaya jangan melayan perasaan tu? Okey, Faizal betul. pun ada kan? Faizal pun ada melayan perasaan kan? Ada, memang ada. Jadi macam mana nak Sebab lawan tu? dia lebih kepada kita overthinking lah kat situ kan. Kanser ni macam yalah, bila kita sebut kanser ni kita tak dapat lari daripada fikir pasal kematian, pasal kesengsaraan dan sebagainya lah, sebab kita tak ada knowledge pasal kanser tu. Jadi untuk tidak melayan perasaan tu, macam saya, apa yang saya buat, saya cuba tambah knowledge. What is cancer is all about kan. So bila kita tahu bahawa kanser ni ada macam-macam jenis kan, dan macam mana cara rawatan dan sebagainya. So the more kita tambah knowledge kita, the more kita berfikir on solution instead of kita berfikir pasal masalah. So cara dia adalah kita try untuk dig solution instead of kita fikir pada masalah tu kan. So kalau kita fikir masalah memang tak ke mana lah. At the end kita kena duduk, kita fikir, okay, sekarang masalah ni kok mana pun penyakit ni dah datang. Tapi apa cara untuk kita menangani ataupun kita nak merawat penyakit ni kan? Fikir on yang ke depan tu, apa yang kita boleh buat instead of apa yang kita tak boleh buat, yang kita tak boleh buat apa-apa. So daripada itulah slowly saya keluar daripada melayan perasaan tu dan saya move forward more on the solution lah. Saya cari rawatan macam mana, itu yang saya dapat jalan nak pergi minta kat Jabatan Kerja Sosial lah, makna lah, zakat semua tu kan. Itulah dia. So fikir kepada solution instead of kita fikir masalah yang memang kita out of our control lah Kak Zul. You all yang dengar ni, you all kena ikut macam Faizal dia juga memikirkan bagaimana mencari keuangan untuk membantu. Korang jangan duk perasan kata I'm good, I'm okay. Mana-mana bantuan yang ada, mohon dulu. Dapat tak dapat cerita lain, lulus tak lulus cerita lain. Ini belum mohon dah kerja duk tanya. Saya layak tak? Saya boleh mohon. Mohon je dulu. You never know. Faizal dapat zakat bantu. Bayar upah dia 4,000 lebih. Mana nak dapat? 4,200. Dia ada kerja, dia ada pendapatan. Tapi tak cukup nak cover. So when you have problem, sebab tu saya dalam grup tadi, Cik Dah pun kata mohon je dulu. Ada orang kan dia macam sedih sebab bantuan tu dia rasa macam tak adil. Ada orang dapat banyak, ada orang dapat sikit. Kita yang nak mohon bantuan, kita kena bagi tahu kepada orang tu kenapa saya memerlukan bantuan. Faizal walaupun dia ada pendapatan, dia ada kerja, selalunya orang kata dia ada suami, ada kereta, ada rumah, ada astro kan. Selalu orang fikir macam-macam. Tapi dia bagi tahu, okey, saya ada pendapatan, saya juga ada perbelanjaan, saya ada tanggungan, saya ada anak, saya ada rumah, kereta dan saya ada isteri yang memerlukan rawatan. Saya pula kena berulang pula ke hospital. So, bila you ada reasons, insya-Allah permohonan you. Macam Faizal kata, makna dapat berapa? 3 bulan. 3 bulan. Zakat dapat berapa? Zakat itu 4 bulan. Lepas tu tabung PPUM 2 bulan. Tabung PPUM zakat dengan makna dah 7 bulan cover. Tabung PPUM dapat grant cover 2 bulan. 2 bulan dia bagi 3,000 lebih lah. Kurang sikit daripada zakat tu lah. PPUM Care punya tabung. Tak kisahlah, dapat jugalah 3,000 lebih, 4,000 lebih, 5,000 lebih. Dah 9 bulan dah bantu dia punya ni. Jadi sekurang-kurangnya sempatlah dia nak fikir cara lain. Faizal dan kawan-kawan, tadi saya ada baca satu orang dia tanya dia nak cari duit untuk imunoterapi. Okey, imunoterapi juga adalah jenis rawatan targeted terapi juga, memang mahal. Okey, kita ada satu lagi fund, dia namakan My Fund Action. Okey, siapa yang nak link My Fund Action nanti ataupun ni boleh message kat Zul lah, 01 boleh message saya. My Fund Action dia public funding lah cerita dia. Dan Faizal, ramai orang buat public funding. Tak salahnya, tak ada dosa. Tak payah malu lah Kak Zul, sebab kita dalam keadaan yang memang kita memerlukan. Letak kita malu semua tu ke tepi dulu. Saya pernah buat public funding untuk kawan, tapi kawan yang buat kanser paru-paru lah. Kita fundraising untuk dia 50,000. Nak buat macam mana? Kita tak ada duit. Nak beli. Kanser ni bukan main-main cik. T20, Kak Long T20 boleh jadi B40. Ain M40, Faizal M40 boleh jadi B40. Kerana rawatannya yang panjang dan kos rawatannya itu sangat membebankan. So Faizal, apa kata-kata terakhir untuk live kita pada malam ni?
Kita dah Saya jam setengah. ialah lebih kepada caregiver lah. Pertama untuk caregiver, kita jangan give up sebab kita punya pasangan ataupun ibu bapa kita yang sedang berjuang ni sangat-sangat memerlukan kita punya positive energy untuk dia absorb dan untuk dia terus sihat. Dan yang kedua, kalau kanser ni adalah penyakit yang kita tak tahu bagaimana dia punya keadaan. Setiap sakit tu lain. Jadi jangan letakkan harapan, bukan letakkan harapan, maksudnya letak timeline. Oh kalau sakit ni 5 tahun, kalau sakit ni 7 tahun. Sebab saya pun doktor cakap, doktor is not Tuhan. Dia pun tak boleh nak tahu bila orang tu nak hidup, nak mati. Ada orang yang orang kata lagi 6 bulan, tapi boleh hidup sampai 16 tahun. Kan ada orang yang orang kata, oh ni tak ada apa-apa, tapi tu besok dia meninggal kan. Jadi benda-benda ni semua kuasa Allah lah. Jangan kita pula nak ambil kerja Allah tu kan. Dan yang ketiga, sentiasa menjalani kehidupan. Sebab saya punya psychiatrist tu bagi tahu, live at the moment. Maksudnya jalani kehidupan yang sekarang ni. Jangan fikir yang ke depan tu lebih sangat. Kita merancang tapi bukan bermakna kita perlu overthinking. Apa nak berlaku nanti kan. Apa jadi kalau ni, tak perlu. Live at the moment. Maksudnya jalani kehidupan seperti biasa. Kalau boleh kita gembirakan kita punya pesakit yang kita jaga ni sebaik yang mungkin. Sebab bila dia gembira, insyaAllah dia akan ada semangat untuk lawan penyakit dia. Dan yang keempat, yang terakhir lah, pada saya setiap caregiver perlu ada knowledge. Kalau isteri kita sakit kanser, macam saya memang saya baca A to Z lah pasal lung kanser ni. So kalau tanya Ain pun, dia sendiri pun tak tahu dia punya kanser jenis apa. Semua dia refer kat saya lah. EGFR lah, Azoy-19 lah kan. Jadi, so bila kawan-kawan dia yang dapat lung kanser, refer pada dia, saya akan tanya, apa jenis kanser dia? EGFR ke, ALK ke, ROS ke, saya dah tahu. Jadi saya boleh sedikit bukan saja membantu dia dan membantu juga kawan-kawan dia yang mendapatkan referral daripada dia kan. Bukan kita kata kita ni nak jadi doktor, tapi kita cuma boleh bagi tahu, okey jenis macam ni, setahu saya rawatannya macam ni. Jadi orang tu dah boleh expect apa yang dia akan lalui ke depan tu. Tu sajalah. So saya doakan juga Kak Zul sentiasa sihat dan juga semua pejuang-pejuang kanser diberikan kesihatan tubuh badan yang baik lah insyaAllah. Dan sentiasa ceria. Kami di caregiver ni sentiasa ada di belakang anda semua untuk memberi semangat dan juga akan bersama walau apa pun yang jadilah untuk saya dan juga untuk caregiver yang lain. InsyaAllah. Saya cakap betul ni. Saya dah banyak juga refer Ain kepada orang lain. Maksudnya saya bagi nombor telefon Ain. Jadi tak apalah. Boleh lah kan Faizal kan dengan izin lah no? Boleh. Memang jadi, saya galakkan. Okay, thank you sebab ramai orang yang masih lagi tak tahu dan tercari-cari arah. Okay, saya nak baca komen sikit. Ada kawan kita dekat sini, Hans Suri, sekejap. Kita minta. Dia ada permohonan kepada you. Ian Muhammad Yusof kata nak mohon bantuan macam mana. Nanti lepas habis live ini, dalam masa 1 minit 2 minit lagi saya akan bercerita tentang macam mana nak dapatkan bantuan. Cik Dah kata sangat-sangat berinformasi. Thank you Faizal for good sharing. I kata betul mahal, kos sangat mahal. Thank you Faizal dan Kak Zul, saya nak cuba tak overthinking. Jangan doktor overthinking. Zaitun kata thank you Faizal. Okay Faizal, ni ada permintaan dari kami dan juga Hans Suri. Dia kata dia nak Faizal buat kata-kata ucapan untuk Ain. Kita nak jadi saksi. Okay, Ain saya nak cakap pada dia yang saya mengenal dia dan juga kita dengan dia dan berkahwin dengan dia sebenarnya atas ketentuan Tuhan dan saya menyayangi dia seikhlas hati saya lah. Maksudnya bukan kerana keduniaan tetapi saya sayangkan dia kerana dunia akhirat lah, maksudnya kerana Allah. Jadi apa yang berlaku pada dia insyaAllah saya akan berada di belakang dia sentiasa. Buruk baik dia saya akan terima seadanya walaupun dia cakap dia selalu tanya muka saya ni breakout kan. So macam mana saya kata kat dia, saya bukan tengok yang di luaran ni, saya tengok di dalam hati dia. Jadi selagi mana dia sayangkan saya akan menyayangi dia sepenuh hati saya dan saya akan bersama dengan dia lah walau apa pun yang jadi insyaAllah. Jadi I love you. Sweet. Cepat bagi bunga dekat dia. Kak Zul tak boleh bagi. Kalau Kak Zul bagi kena ban. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Take care both of you. Kak Zul doakan semoga cinta itu mekar dan indah sampai ke jannah. InsyaAllah. Dan kepada Ain kita Faizal sweet. Kak Muzi tolong bagi Faizal bunga-bunga saat kat dia. Cik Dah kata wah so sweet. Thank you.
Ya Allah, semoga semua penjaga kepada pesakit kanser mendapat inspirasi. Dan saya melihat kekuatan Faizal, dia mencari bantuan untuk bantu ringankan beban dan memastikan isterinya mendapat rawatan yang terbaik tanpa berkompromi. So okay, thank you Faizal. Terima kasih Ain. Okay, take care. Tak reti nak bagi gift. Itulah, tak reti nak bagi gift. Korang lah. Tak reti nak bagi gift pula dah. Terima Tak reti nak kasih.